Kita kahwin dengan jiwa, dek. Kita kahwin bukan dengan duit, dek. Kahwin dengan jiwa, dek. Lama-lama kita sakit mental sebab kahwin dengan lelaki. Tak payah. Tengok macam bonda ni. Kau ada duit, kau simpan sendiri. Lelaki kaya nak kau boleh. Kau kaya, aku kaya. Kau tak suka aku. Topik ni adalah topik yang saya rasa semua orang suka dengar, iaitu bahagia sampai ke syurga. Rumah Hutan Terapi Alam. Dekat sinilah saya berpindah kampung, iaitu satu resort perkampungan. Saya mengadaptasikan zaman kesusahan saya waktu muda di dalam hutan tapi sangat luxury. Semua orang tahu bila saya sebut Sendayu Tinggi adalah kisah nenek kebayan. Kahwin cerai itu adalah satu benda yang sangat pedih, tetapi sebenarnya dialah membangkitkan semangat jati diri saya yang sangat kuat. Tentang kuruskan badan, saya pernah gemuk dekat 7 kali saya rasa. Dan bila saya kurus hari ini adalah keinginan saya sendiri sebab saya sakit. Saya sakit hampir 3 tahun yang lepas sebab saya tak bersenam. Badan saya semakin gemuk, berlaku inflammation, kolesterol tinggi saya abaikan dan ada fatty liver. So badan saya sangat sensitif pada setengah makanan. Saya kaji dan kaji apa salah makan dan alhamdulillah niat nak sihat rupanya benefit lain saya dapat ialah saya dapat kurus. So bukan sebab suami saya, sebab saya rasa kesihatan tu yang jaga bukan suami, yang jaga adalah saya sendiri. Pertama saya selalu orang tanya, mana suami saya? Dan ada juga orang yang mengatakan, saya ni dah kahwin ke belum? Saya dah belajar dari banyak pengalaman kahwin cerai. Dan saya dapati, dan kebetulan suami saya memang tak suka bergambar sekali dengan saya. Banyak keburukan sebagai seusahawan bila kita expose kita punya family terlampau banyak. Jadi saya rasa benefit kat situ ialah saya dengan dunia perniagaan saya, biarlah kehidupan saya tak perlu ditonjolkan pada masyarakat keterlaluan. Saya perlu privacy. Apa saja perbuatan saya selalu mendahului akal dan maruah. Sebab masa muda saya dah teruk bekerja dan saya pernah satu ketika pakai purdah. Masa tu saya betul-betul give up dengan kehidupan seorang pengasas. Dengan lensa kamera, dengan kehidupan saya, itu bukan kehidupan yang saya nak. Bila saya berjaya dalam Sendayu Tinggi dan saya pernah melalui kegagalan, masa tu dia lebih kepada melibatkan kerajaan dan fitnah. Fitnah itu menyakitkan. Jadi saya nak stop berniaga. Bila start pakai purdah tu, kenapa saya buka balik? Sebab saya pun tanya pada ustaz, adakah purdah itu wajib? Tetapi kalau untuk mengelakkan fitnah, eloklah berpurdah. Kenapa saya buka balik? Sebab saya terpaksa, zaman dulu mana boleh orang pakai purdah untuk keluar kat stesen TV. Jadi saya terpaksa buka untuk marketkan produk saya. Dan saya tak ada duit nak iklankan barang saya terpaksa keluar TV juga. Itulah kisahnya kenapa saya buka purdah. Bila semakin berusia, saya letakkan satu target. Untuk saya berjaya 40 tahun, saya mesti ada certain amount, saya mesti ada rumah sendiri. Sebab kejayaan dalam ekonomi, setiap individu ialah ada tempat tinggal dan sedikit kewangan untuk melangsungkan usia emas tanpa stres, iaitu ekonomi, fikiran stabil, keluarga yang harmoni. Itu prinsip saya. Okey. Bila saya dah masuk 40, saya terus mengejar target saya mencari agama. Setiap pengisian saya, semua adalah kata-kata hikmah, tidak ada niat untuk marketing produk semata-mata. Kalau saya kata saya menantu yang terbaik, itu adalah benda yang tak baik. Sebab orang yang merasa diri baik tu dia tak baik. Tapi berani cakap lah ya. Berani cakap sebab pengalaman. Saya dah melihat kepada previous family saya, iaitu diskriminasi atau memandang buruk kepada mertua dan memandang buruk kepada menantu. Salah. Jadi saya takkan buat benda yang saya tak suka saya terima dan benda saya tak suka orang buat dekat saya. Sebab bila kita ambil anak orang masuk keluarga kita, pada saya, anak kita pun tak baik. Diri kita pun tak baik. Jadi untuk mendapat menantu yang baik, kita kena jadi mentua yang baik. Jadi baru kita kena dapat keharmonian. Saya percaya pada satu ayat. Baik kamu bagi, baiklah kamu dapat. Kekeluargaan adalah satu sedekah yang paling mewah. Kenapa? Walaupun menantu tak baik dengan kita, sebab dia dah kahwin dengan anak kita, sangka baik. Sebab sangka baik dengan Allah. Sebab manusia ni, hati manusia pun adalah pegangan Allah. Hati manusia pegangan Allah. Kalau orang cakap menantu favourite. Ni saya ada 2 menantu perempuan. Satu nama Ida, terkenal, bini Syukri. Yang kedua Fiza. Kalau saya nak kira, dua-dua pekerja saya. Dua-dua ada kelebihan.
Tidak ada istilah favourite, tapi menantu saya ni dua-dua baguslah. Dan dua-dua menantu saya ni tak pandai masak sebenarnya. Dan dua-dua menantu saya ni tak pandai berkemas. Saya tak pernah marah menantu saya lambat bangun tidur. Saya tak pernah marah menantu saya tak pandai berkemas. Yang hias rumah tu kebanyakannya Syukri. Dulu kan, saya ni tengok mak-mak saya, menantu kena pandai masak, kena pandai cari kutu, kena pandai kemas rumah. Zaman berubah. Saya tak kisahlah menantu saya tak pandai masak. Saya punya slogan dengan anak perempuan saya, kita jadi perempuan ni, laki sayang ke, laki tak sayang. Laki ada atau laki tak ada. Cerai hidup atau cerai mati. Kita kena ada stand kita sendiri. Jadi jangan bergantung kat laki. Bila masuk kepada keluarga saya, menantu saya kena pandai kerja. Menantu saya kena ada ilmu banyak. Menantu saya kena jadi usahawan. Jadi kalau menantu saya balik, saya masak untuk menantu. Tapi saya tak nak jaga cucu ya. Saya tak nak jaga cucu. Masak okey, kau nak makan apa Fiza? Ida nak makan apa? Sekarang Ida tak pandai masak, jadi pandai masak lagi sedap pada saya. Jadi nampak tak? Baru kau benda tak pandai masak, tak pandai kemas rumah. Sekarang bukan setakat pandai masak, pandai tengok cerita Korea. Ida, jangan marah Ida. Okey, lagi satu Ida ni pandai apa? Kalau Syukri kata, yang saya dengar bisik-bisik, saya nak tengok menantu saya macam ni kan. Yang Bi nak belikan mak gelang sekian. Tak apa, kena beli lagi mahal pada saya. Saya ingat, okey, ilmu tu dah meresap. Jadi dia akan dulukan apa saja untuk saya. Itu Ida. Samalah dengan Fiza. Dan yang paling menarik sekali, saya cakap dengan Syukri benda yang sama. Syukri, hormati mertua kamu. Sebab tanpa mertua kamu ni, aku tak dapat menantu baik macam tu. Aku tak dapat menantu comel-comel macam tu. Kau nak ke menantu? Kau nak tak kalau mak kau ni, bini kau hina-hina? Kau tak nak kan? Bini kau pernah hina mak? Tak pernah. So kalau kau tak hormat bini kau, maksudnya kau tak hormat kat mak. Kau tengok mak pernah terseksa kau, jangan seksa Ida. Bila kita sayang anak orang, insya-Allah menantu kita baik dengan kita. Saya ni seorang yang sangat ekstrim. Saya seorang yang suka bercakap benda fakta. Minta maaf lah ya pada suami kalau dengar komen saya ni benda yang lurus. Sebab saya tahu ramai lelaki tak suka pada perempuan dominan. Perempuan dominan ni sebenarnya, ni jujur je lah ya, dalam diri dia, dia terlalu berani. Dia berani menghadapi risiko seorang diri. Sebab saya susah seorang daripada zaman saya kahwin cerai kan. Dan bila saya berjaya pun seorang. Jadi masalah personal tu saya boleh tolak tepi. Perkahwinan dalam istilah yang sebenar. Apa saya cakap tadi tentang menantu? Laki hidup, laki mati. Cerai hidup, cerai tak hidup. Apa saja keadaan sebenarnya saya stand alone. Sendiri. Nilai bahagia tu bukan dengan manusia. Kalau orang tanya saya sayang anak ke? Sayang laki ke? Sayang bisnes ke? Selalu je sebenarnya. Sayang, ya. Berlebihan, tak. Sebab orang yang saya sayang itulah yang menyakitkan saya sebenarnya. Dan saya berlawan dengan diri saya sendiri. Iaitu nafsu syahwat untuk memprotes atau membalas balik kenegatifan yang orang saya sayang tu buat dekat saya. Dan Allah uji saya. Benda yang kita sayang itulah menyakitkan kita. Sebab Allah cakap, Allah berfirman, ya Allah cakap tu manusia je tak? Harta dunia, suami, status, apa saja. Itulah sebenarnya ujian terberat bagi kamu. Jadi bila saya melepaskan dunia, saya berasa ringan. Sebab tu saya boleh berniaga sekuat mana pun. Dan saya sedang berlawan lagi dengan diri saya untuk dekat dengan Allah. Iaitu tidak mencintai dunia berlebihan, menganggap anak-anak, suami ini sebagai satu ujian. Saya berusaha untuk taat pada Allah. Itu benda paling berat. Saya hanya fikir apa yang Allah kata, saya tidak fikir apa yang suami, anak-anak atau netizen kata. Itulah dia fakta saya. Okey, pada anak-anak muda, nak dengar cakap saya silakan. Tak nak dengar pun okey saja. Sebab hidup ni pilihan kita. Tetapi kalau dengan staff saya, dengan anak saya akan cakap, tak adalah nak mengking. Saya cakap bisa sangat. Hari ni kau ambil laki orang, esok lusa, laki kau orang akan ambil. Kedua, kenapa nak kena ambil bekas orang? Bagus sangat ke lelaki tu. Sedangkan, bila kita ambil lelaki orang ni, tahu tak apa dia? Pertama, dia dah pernah merasa, dia pernah berbuat tak elok dengan bini dia. Itu satu perkara. Yang kedua, you nak tumpang lelaki orang, katakanlah you tumpang kekayaan orang. Ya, dengar ya, status orang. You ada apa? Sebab tu, saya pernah lalui benda ni, pernah juga lelaki orang cuba goda saya.
Ini yang saya paling takut. Saya nasihat pada anak-anak dan staf saya. Kerana you rasa nak menumpang BM dia, nak menumpang rumah banglo dia, itu dia punya. Kalau dia cerai kita, kita dah apa? Bekas bini dia. Hartanya dia ikut sekali. Tak ada. Orang bodoh, dia hanya akan kahwin dengan orang bodoh. Orang cerdik, orang kaya, dia takkan kahwin dengan orang bodoh. Dia hanya nak buat simpanan atau dalam bahasa lawak, kata Syukri buat geli-geli. Stop bila diperlukan. Dia nak jadi macam tu? Tidak. Kalau saya cari lelaki yang kaya pun, saya akan cari perempuan yang cerdik. Saya akan cari perempuan yang ada harga diri. Bukan perempuan menumpang untuk cantik pegang handbag. Kita kahwin dengan jiwa, dek. Kita kahwin bukan dengan duit, dek. Kahwin dengan jiwa, dek. Lama-lama kita sakit mental sebab kahwin dengan lelaki. Tak payah. Tengok macam bonda ni. Kau ada duit, kau simpan sendiri. Lelaki kaya nak kau boleh? Kau kaya, aku kaya. Kau tak suka aku? Gitu. Jahat ya bonda. Jangan terperdaya dengan apa yang kamu dapat hari ini. Jangan percaya pada takdir kita hari ini. Laki kita baik macam mana pun, kaya dan sayang kita macam mana pun. Hello, bahasa yang paling dramatik. Hello. Duit ke kasih sayang jangan ditunjuk. Dia nak tinggalkan kita buat hal anytime. Sebab tu apa saja kita baik dengan mak kita ke, kita baik dengan anak kita ke, kita baik dengan laki kita ke, takdir tu takkan sama untuk tahun 2000 sampai tahun 2022. Takdir berubah. Hati berubah. Jadi kekal bahagia tu kita dengan Allah je. Dengan laki tu senang je. Allah suruh taat. Allah suruh kita redha. Tanpa pegangan agama, you takkan mampu melalui ujian yang berat. Dengar mak cakap. Bila mak membebel ni, mata mak terbeliak. Itu. Kenapa? Yang menangis tu kau. Yang bahagia tu kau. Mak boleh nasihat dari jauh je. Pandai-pandai lah bawa diri nak, mak dah bagi bekalan agama. Ni mak tengah berviral dengan pesona pengantin. Kau berpengantin lah forever, ya? Okey, kepada wanita yang mengalami konflik ataupun ujian Allah, iaitu suami meninggalkan mereka dalam keadaan beranak kecil dan tidak ada pendapatan tetap. Sebab tu kalau selalu follow saya, selalu saya nasihatkan, wanita ni kena ada stand sendiri, kena ada kesibukan sendiri. Sebenarnya wanita yang menjadi suri rumah tangga yang tak ada pendapatan, dia punya kehidupan circle dia sangat sempit. Jadi bila dalam keadaan duka cita, kena banyak solat. Solat tu memang berat, tapi kalau kita faham makna Al-Fatihah, kita sujud tu, ayat tu sangat meaningful lah pula. Ia meaningful. Yang kedua, kita kena banyak mendengar ceramah agama. Yang ketiga, cari pendapatan sekarang untuk menyibukkan diri supaya tak ingat fokus kepada kesedihan. Ingat, memang dah Allah pilih takdir hidup kita ni sebelum kita lahir. Takdirnya satu hari kau akan kahwin cerai. Satu hari laki kau tinggalkan kau dalam keadaan sekian-sekian. Maksudnya, dengan celebration, ayat yang sangat mendalam. Berdamailah dengan takdir. Bila kita berdamai dengan takdir, tidak memberontak dengan takdir yang Allah bagi, bersenang hatilah dengan ujian tersebut sebab pahala di sisi tu mahal. Yang kedua, rawatlah hati kita. Bila kita rawat hati untuk membangunkan anak-anak di keliling. Kalau kita bersusah hati disebabkan suami si lelaki ni, kita menghina dia lebih-lebih, jahatlah lelaki aku lah, tak gunalah perempuan tu. Kita takkan habis berdendam, habis. Lepaskan dia dengan baik. Fokus kehidupan tu ada menanti sinar esok hari. Saya kahwin cerai dalam keadaan yang sangat azab. Miskin dan terbuang. Tak ada siapa pun pandang saya. Saya makan sehari sekali. Siapa sangka takdir manusia dari segi logik akal, satu hari saya ada bisnes yang sebesar ini. Yang merubah takdir tu ialah doa kita dan yakinnya kita dengan Allah. Yang kedua, cukup-cukuplah tu memikirkan masalah. Sebab masalah tu dia tak lama pun. Dia ada satu time period yang Allah bagi. Suka tak lama, derita pun tak lama. Dia akan ada hadnya yang Allah akan angkat. Jadi, solat, doa, ikhtiar, rawat diri. Jangan sampai sakit mental. Bila sakit mental tu puncanya sebab apa? Sebab terlalu memberontak, tidak menerima takdir yang Allah tetapkan.